Baru-baru ni terdapat perkongsian di mana papan tanda dekat KL Sentral ada sertakan dalam bahasa Jepun. Jadi kalau anda pengguna baru yang baru saja menggunakan sistem pengangkutan awam dekat KL Sentral, pastinya sedikit aneh, sedikit pelik. Kenapa ada bahasa Jepun? Kenapa tak ada bahasa lain? Macam bahasa Thailand ke, bahasa Sepanyol ke? Sebenarnya bahasa Jepun tu dah lama tau. Ada kisah di sebaliknya. Ia merupakan salah satu tanda perhargaan yang dizahirkan oleh Malaysia kepada jurubina KL Sentral itu sendiri, iaitu mendiang Dr. Kishore Kurokawa. Jadi siapa sebenarnya Dr. Kishore Kurokawa ni? Dia merupakan arkitek daripada Jepun yang sememangnya disegani dan dikenali di pasaran antarabangsa disebabkan hasil kreativiti dan keunikannya dalam mereka bangunan melibatkan dan menghubungkan satu ruang kepada ruang yang lain. Mana kata bukan sahaja KL Sentral lah, tapi platform seperti pusat pengangkutan serta stadium, dia pandai bermain macam mana nak hubungkan satu platform kepada platform yang lain. Itu keunikan Dr. Kishore Kurokawa. Maka sejarahnya bermula pada tahun 1994. Pada ketika itu, kerajaan Malaysia telah menzahirkan hasrat untuk membangunkan sebuah pusat pengangkutan awam yang lebih sistematik di ibu kota negara Kuala Lumpur. Dan pada ketika itu, kerajaan Malaysia telah memilih satu kawasan di mana kawasan itu adalah laluan gerabak kereta api lama. Jadi dia nak dibangunkan, dia telah melantik MRCB, iaitu Malaysia Resources Corporation Berhad selaku pemantau dan penyelia. Dan daripada sinilah MRCB telah melantik firma jurubina terkenal Jepun, iaitu Kishore Kurokawa and Associate. Apa yang menariknya, selain KL Sentral, Dr. Kishore juga individu yang bertanggungjawab terlibat dalam mereka bangunan utama KLIA, iaitu Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Dan beliau turut menerima banyak pengiktirafan dunia, antaranya melibatkan seperti pembangunan di Melbourne Central, Stadium Oita di Oita, Jepun, iaitu merupakan salah satu tempat untuk Piala Dunia 2002, Pusat Konvensyen Antarabangsa Osaka, Stadium Toyota City di Toyota, Jepun, serta Republic Plaza bersebelahan dengan Raffles Place di Singapura. Dan lebih menarik juga, beliau turut pernah memenangi anugerah seni bina terbaik dunia 1997 oleh FIA-BCI. FIA-BCI ni merupakan agensi antarabangsa yang sememangnya mengiktiraf kerja profesional di peringkat dunia, di mana dia melibatkan pengiktirafan dari segi hartanah, seni bina di peringkat global. Malah KL Sentral sendiri pernah menerima pengiktirafan daripada FIA-BCI ini, iaitu di bawah anugerah Specialized Public Sector Development 2002 dan telah dianugerahkan lagi penghormatan sebagai salah satu projek terbaik dunia dalam Prix d'Excellence FIA-BCI International. Jadi tidak hairanlah kenapa kita nak beri penghormatan dengan memaparkan bahasa Jepun di papan tanda di KL Sentral. Bagi saya ini adalah satu peristiwa yang ingin diingati oleh rakyat Malaysia sendiri dalam usaha memajukan pusat pengangkutan awam lebih sistematik. Macam sekarang ni, sememangnya pengguna baru akan pelik lah. Kenapa Malaysia nak sertakan bahasa Jepun dekat papan tanda pusat pengangkutan kita, tempat domestik ni. Tapi bagi saya, apa yang lebih memelikkan ada bahasa Malaysia dekat papan tanda luar negara, iaitu di Korea Selatan. Untuk isu ni saya nak kupas sedikit. Kalau kita pergi pada tempat tumpuan pelancongan di Korea Selatan ataupun bahagian pusat pengangkutan awam mereka, pastinya papan tanda mereka akan ada sertakan bahasa Nusantara. Itu antaranya bahasa Malaysia dekat situ. Antara tempat yang boleh saya petik adalah Itaewon. Usaha ini sebenarnya merupakan tindak balas daripada kerajaan Korea Selatan atas sokongan kemasukan pelancong Nusantara ke negara mereka. Ini merangkumi tidak hanya Malaysia lah, tapi Indonesia, Brunei. Jadi dengan adanya pemaparan bahasa Malaysia pada papan tanda mereka, ini membantu pelancong kita sendiri ketika melancong di sana untuk mencari arah serta laluan yang tepat ketika melancong di Korea Selatan.
Jadi jangan nak pertikailah kenapa Malaysia boleh letak bahasa Jepun dekat papan tanda KL Sentral tu, sedangkan Korea Selatan boleh letak bahasa kita dekat papan tanda mereka. Sebab semua yang berlaku ni sebenarnya ada kisah di sebaliknya. Seharusnya kita sebagai rakyat Malaysia teruskan semai rasa cinta kita pada bahasa kita sendiri. Walaupun kita hadir dengan pelbagai variasi dari segi bangsa, kaum, agama, tetapi ringgit percaya dengan bahasa ia kekal menyatukan kita sebagai warga negara Malaysia. Jadi itu saja episod ringgit kali ini. Sekiranya anda memiliki sebarang komen, cadangan, boleh sertakan di bawah. Dan teruskan ikuti kita tidak hanya di YouTube tetapi di TikTok, Facebook dan Twitter. Itu sahaja daripada saya, Liana Samsudin, untuk episod kali ini. Jumpa lagi di episod akan datang. Sayonara.